Baik, kita mulakan dengan hafalan dulu ya. Dengan hafalan dulu. Huruf-huruf yang wajib dihafal di kertas kuning lah. Ada dah ni. Mana? Siapa yang tak ada ambil sini. Ambil. Ada. Nah. Ada yang dah ambil sampai 3 kali tak hafal lagi. Dah 3 kali dah ambil dah. Baik ya, huruf-huruf yang mustahak dihafal ya. Kita mulakan balik daripada nombor 1. Huruf jazam sahaja. Saya sebutkan hurufnya dulu, jangan ikut ya, jangan ikut. Dengar dulu. Lam, lama, alam, alamma, lam amar wad du'a, lam nahi wad du'a. Doa ya, bukan duha ya. Ya. Doa ya. Baik ya, ikut lam, lama, alam, alamma, lam, lama, alam, alamma, lam amar wad du'a, lam nahi wad du'a, lam amar wad du'a, lam nahi wad du'a. Ulang balik. Lam, lama, alam, alamma, lam amar wad du'a, lam nahi wad du'a. Ya. Yang kedua, huruf jazam dan syarat ya. Hurufnya in, ma, mahma, in, ma, man, mahma, izma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ikut rangkap, ikut sama-sama. In, ma, man, in, ma, man, mahma, izma, mahma, izma, ayyun, mata, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, haitsuma, kaifama. Cuba ulang. In, ma, man, mahma, izma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ya, itu rangkapan dia ya. Nombor 3 dikatakan huruf syarat yang lain. Dengar dulu. Iza, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma ya. Rangkapan dia. Iza, lau, ikut. Iza, laula, lauma, laula, lauma, kullama, lamma, amma, kullama, lamma, amma. Ulang. Iza, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Ya. Nombor 4 dikatakan huruf jar. Hurufnya min, ila, an, ala, fi, ba, lam, rubba, kaf, waw, ta, muz, munzu, hatta. Ikut ya. Min, ila, an, ala, min, ila, an, ala, fi, ba, lam, fi, ba, lam, rubba, kaf, waw, ta, rubba, kaf, waw, ta, muz, munzu, hatta, muz, munzu, hatta. Ulang.
Rubba, bukan robba ya, rubba ya. Rubba kaf waw ta munzu hatta. Okey, itu huruf jar. Huruf ataf nombor 5 ya. Dengar dulu, waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Ikut ya. Waw, fa, summa, au, am, imma, balla, lakin, hatta. Ulang balik. Waw, fa, summa, au, am, imma, balla, lakin, hatta. Okey. Nombor 6 huruf nasab ya. Hurufnya dengar dulu, an, lan, izan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Dalam bracket tu jangan sebut ya. Au, ambil fa, ambil waw ya, sebut tu saja. Okey. Ikut, an, lan, izan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Ulang. An, lan, izan, kai, lam kai, hatta, au, fa, waw. Ya. Nombor 7 huruf nasab yang lain termasuk likailah, likai, lian, lialla, Allah ya. Ikut rangkap, likailah, likai, lian, lialla, Allah. Lagi sekali, Allah. Nombor 8 kana dan saudara-saudaranya. Ini dah kan? Baik. Dengar dulu. Kana, amsa, asbaha, zolla, bata, soro, laisa, ma fati'a, ma bariha, ma infakka, ma dama, ma zala, adha. Ikut rangkap. Kana, amsa, asbaha, zolla, bata, soro, laisa, ma fati'a, ma bariha, ma infakka, ma dama, ma zala, adha. Ini ya, kana dan saudara-saudaranya. Itu saudara dia tu ya. Cuba ulang. Ini yang last sekali. Inna dan saudara-saudaranya. Ini last hari ni ya. Nombor 9. Dah 9 minggu ni ya. 1 minggu 1 dah hafal ya. Jadi 9 minggu dah 9 hafal ya. Okey. Apa dia punya saudara-saudaranya, kena ikut dulu ya. Dengar dan sebut. Inna, anna. Semua ada sabdu. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ulang. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Bila sebutan dah betul, baru kita letak rangkap dia ya. Cara nak menghafal dengan rangkap. Tak ada rangkap tak boleh hafal ya. Kalau nak sebut satu-satu tak boleh hafal nanti ya. Jadi ini rangkapannya. Inna, anna,
lakinna ka'anna laita la'alla inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Ulang balik. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Rasanya macam senang ya kan? Rasanya sebelum keluar kelas dah boleh hafal ni. Ya. Tiga rangkap saja. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Ya. Jadi insyaAllah kita akan mulakan dengan hafalan. Setiap kita mula kelas, kita akan mulakan dengan hafalan. Ya. Kalau ada masa, penutup pun dengan hafalan juga. Ya. Diharapkan ya, dalam masa ya, terdekat boleh kita hafal semua. Ya. Kalau tak ada, tunggu raya depan lah, semua hafal. Ya. Jadi huruf-huruf ni adalah huruf-huruf yang mustahak dalam mempelajari ilmu nahwu. Ya. Kalau kita dah hafal huruf-huruf ni, ya, rasanya pelajaran ilmu nahwu itu lebih mudah buat kita. Kalau kita ya tercampak di mana pun, kalau kita belajar nahwu kat situ, ya, kurang-kurang sekurang-kurangnya daripada asas belajar di sini, ya, kita dah hafal huruf-huruf nahwu. Ya. Itu buat kemudahan diri kita, ya. Baik, kita teruskan dulu dengan Al-Quran, ya. Kita sambung pelajaran Al-Quran kita. Ayat yang keberapa kita berhenti? Ya, ayat 168 juzuk yang kedua, ya. Hari ini 173 ya. Oh, atas ni lah. Oh, tak. Tak apa ya. Ambil Quran ni lah. Ya, okey. Macam mana? Ini sudah mula 167 Ustaz. Jadi bermakna hari ni 73 ya. 172 dah. 173 sampai buat kerja rumah sampai mana? 176. Dah siap? Baca seorang-seorang. Baca seorang-seorang. Minggu lepas kosong kerusi. Baik ya, kita sama-sama ya, baca berjemaah. Innama apa makna innama? Sesungguhnya tidak lain. Besok jumpa innama jangan ubah ya. Makna dia itu, sesungguhnya tidak lain. Harrama, telah mengharamkan ia. Alaikum, atas kamu.
Al-maitata, bangkai. Wadam, dan darah. Walah mal hinzir, dan daging babi. Wama, dan apa yang uhillah, telah disembelih ia, bihi, dengannya, li ghairillah, untuk selain Allah, untuk selain Allah. Faman, maka barang siapa utturra, telah dipaksa ia, ghaira baghin, bukan hendak, bukan hendak. Bukan hendak. Tadi telah dipaksa ya. Yang utturah tadi telah dipaksa ia. Ghaira baghin, bukan hendak. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Fala isma, maka tiada dosa. Fala, maka tiada isma, dosa. Sebab tidak ada dosa. Maka tidak ada dosa. Boleh? Boleh. Alaihi, atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, amat pengampun, rahim, lagi amat penyayang. Baik, ulang balik. Sesungguhnya tidak lain baik. Ayat 172 menerangkan, ya, orang-orang yang beriman supaya makan yang apa? Yang baik-baik. Ya, apa yang Allah telah rezekikan, dan bersyukur kepadanya jika kamu mengibadati atau menyembahnya. Jadi, ya, orang beriman suruh makan yang baik-baik. Jadi apa yang tak baik? Itu soalannya, apa yang tak baik? Allah suruh makan yang baik-baik. Apa yang tak baik? Yang tak baik ialah yang diharamkan. Itulah yang tak baik. Sebab itu innama, sesungguhnya tidak lain. Kalau kita fahami dalam ilmu nahwu, innama ni dikatakan sebagai adatul hasri. Adatul hasri ni huruf pembatas. Kalau kita faham apa di huruf pembatas, ya, artinya membatasi sesuatu. Sesungguhnya tidak lain, artinya tidak ada lain lagi. Macam tu bahasa dia. Tidak ada lain lagi yang diharamkan. Apa dia? Macam itulah bahasanya. Macam kita kata la ilaha illallah. Illa tu dikatakan adatul hasri, huruf pembatas. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hanya Allah sahaja. Samalah dengan innama ini.
sesungguhnya tidak lain, mana tak ada lain lagi, harrama alaikum, telah mengharamkan ia, iaitu Allah, ke atas kamu, iaitu maitah. Apa? Bangkai. Ya. Bangkai ini, ya, tiap-tiap binatang yang tidak sempat disembelih, ya, tidak sempat disembelih, contohnya mati dilanggar, mati terjatuh, mati tercekik, mati terpukul, ya, mengikut dalam surah Al-Maidah, ya. Jadi binatang-binatang ini dikatakan sebagai bangkai sebab tak sempat kita nak apa? Sembelih, ya, maka dihukumkan bangkai, ya. Dan dihukumkan bangkai juga seandainya binatang itu masih hidup, ya. Teraga nak makan sup ekor, potong ekor lembu tu, lembu hidup lagi, ya. Tu bangkai, ya. Ya. Teringin nak makan telinga lembu, potong telinga lembu tu, ya. Ya. Jadi hukum dia bangkai, kata Nabi. Kalau binatang tu masih hidup, kita ambil sebahagiannya, ya, dan kita, ya, makan, itu dikira bangkai, ya. Kalau binatang tu dilanggar tapi masih ada nyawa lagi, sempat disembelih, itu tak apa, boleh, ya. Dia sembelih untuk korban dengan biasa ada beza? Ya, maknanya, ya, sembelih untuk sembelih biasa, kita biasa je lah. Sembelih korban tu bacaannya sama juga, ya. Tapi ia diniatkan untuk siapa punya, ya. Ya. Ustaz, kalau korban sembelih lembu, itu yang kalau tak korban lah, yang lembu yang mengandung, yang anak dia tu, macam keadaannya. Ya, kalau misalnya kata anak tu ada anak lah, ya, contohnya binatang yang disembelih, kalau ada anak tu mati setelah disembelih, anak tu dah kira sah, halal, boleh dimakan, ya. Mana anak tu juga boleh dimakan, kalau seandainya binatang yang disembelih tadi, ia didapati dia mengandung, ya, maka bila disembelih ibunya, anaknya pun mati rupanya, ya, halal. Ya, mengikut dalam hadis diterangkan halal, ya. Kalau dia masih hidup, ya, kita kena sembelih dia, ataupun nak hidupkan orang, kita tak akanlah nak, ya, kalau anak tu masih hidup tak akan dia nak sembelih, ya. Orang kita biasa tak sampai hati, ya. Kalau orang berlaku ni, anak tu hidup, kalau nak makan. Kalau tak nak makan, ni biar dia hidup. Kalau nak makan, kalau nak makan anak yang dalam perut tu, ia masih hidup, kita kena sembelih. Jangan makan dia hidup. Ya. Kecuali ibunya dah disembelih, anak dalam perut pun mati, itu halal. Itu bukan bangkai, ya. Jadi, ya, itu dikatakan maitah, ya, atau bahasa kita mayat, ya. Tapi kita membezakan antara mayat dengan bangkai. Sebenarnya mayat tu bangkai, bangkai tu mayat, ya. Ya. Mayat tu maknanya bangkai, ya. Tapi kita, kalau binatang kita sebut bangkai, kalau manusia kita sebut mayat, ya. 2 kali 5 sama, ya. Ya. Satu cakap Arab, satu cakap Melayu, ya. Tapi sopan sikitlah bahasa tu, ya. Dan diketahui, ya, perlu diketahui juga tentang, kita dah sampai ada ayat macam ni, ayat-ayat hukum macam ni, kita perlu tahu supaya kita, ya, dapat kembangkan, ya, pengertian itu, luaskan pengertian itu, ya, bukan sekadar harfiahnya sahaja, ya. Yang dikatakan, ya, bangkai, kata Nabi, boleh dimakan ialah, ya, ikan dan belalang, ya. Itu termasuk, ya, halal dimakan bangkainya, ya. Orang puan beli ikan besar-besar balik sembelih tak? Ya. Ada sembelih tak ikan? Ya.
Ya. Balik pun ikan dah mati kan, dah bangkai dah. Tapi ikan besar macam mana pun ya, tidak perlu disembelih ya. Jadi ya halal. Jadi orang katakan bila kita makan ikan rebus ya, akan ada ikan rebus kan, direbus dengan tahi dia sekali ya, dengan tahi dia sekali ya. Jadi ya, orang kita pun setengah orang kita lah, dia hukumkan ini haram ni tau tak, kau rebus ni dengan dia punya najis dia sekali, haram ni ya. Dihukumkan macam tu ya. Jadi sebenarnya tidak haram ya. Sebab itu kata Nabi, halal lautan itu halal bangkainya dan darahnya. Jadi kalau puan-puan nak makan tahi ikan tu sekali, makanlah kalau nak ya, jangan bagi kat saya, itu je lah ya. Tak masuk tu pasal banyak cawangan kat kepala ya. Min ilaan Allah tak makan tahi ikan pun tak masuk juga ya. Sebab dah dewasa ni, cabang kat kepala tu banyak sangat nak dipikir, sebab itu tak boleh masuk ya. Jadi bukan masalah termakan ya tahi ikan ya. Jadi sebenarnya ya boleh. Yang haram ni ya, ikan rebus yang haram kalau didapati, kalau benarlah ceritanya direbus tadi dengan tulang-tulang babi kan, itu barulah jatuhnya apa? Haram ya. Kalau dia rebus dengan tahi dia contohnya ya, tak ada haramnya ya. Sebab Nabi kat nak dikatakan makruh pun bukan makruh ya, bukan dikatakan makruh ya. Jadi makruh pun masih boleh dimakan. Itu makna makruh tu masih boleh makan ya. Makruh ni kadang kita tak faham juga hukum makruh ni ya. Hukum makruh ni sebenarnya kalau kita berjemaah ya, jatuhnya hukum makruh. Kalau perempuan makan petai contohnya, makan petai atau ya durian ke, tapi nak menghadiri jemaah, nak menghadiri solat jamaah contohnya, atau nak menghadiri perhimpunan, di situ baru datangnya makruh. Kerana makruh tu maknanya tidak disukai, orang tak suka bau tu ya. Tapi kalau satu jemaah masjid semua makan durian, dah tak makruh lagi dah. Sama-sama kita bau, tak apa ya. Yang makruh ni seorang bawa, tu jadi makruh ya. Ya. Terkadang minyak atar juga jadi makruh ya. Ada minyak atar tu yang menyakit, terlampau kuat, dia menyakitkan hidung ya. Itu pun jadi makruh kepada orang yang memakainya. Jadi orang sebelah ni berjemaah tak senang dengan bau tadi. Sebab kadang ada minyak atar tu sesuai pada tempat panas, macam di padang pasir, dia sesuai dengan keras, bau yang keras macam tu ya, sebab dia tak mandi seminggu ya. Sesuai lah dengan atar macam tu. Di tempat kita, tempat lembab, tak sesuai dengan atar yang keras macam tu. Itu pun jadi makruh walaupun namanya minyak wangi ya. Itu kena faham ya. Ikan bilis yang tak dibelah tu sama juga alah, kecil sangat ni, ikan besar ya. Ikan besar pun halal lagi, ikan bilis pula ya. Yang telur najis tu bagulah kan. Yang telur najis tu itu lain kan. Pasal di darat kan. Macam ikan paus di tahi tu boleh makan ke tak? Ikan paus agak-agak dah tak ada makanan, sapu je lah ya. Sapu je lah, agak-agak dah tak ada makanan ya. Sapu je ya. Kata Nabi, halal bangkainya dan darahnya, itu ya. Tinggal lagi kita
ya, rasa jijik, tak suka, tapi bukan haram. Jangan salah faham ya, kita rasa jijik bukan haram ya. Okey, ini bab bangkai ya, bab bangkai. Yang kedua, dam, darah. Selalu pergi haji kena dam. Dam tu mana darah ya, kena tumpahkan darah, mana kena sembelih kambing, itu makna dam. Dam tu darah ya. Kalau haji tamattu wajib kena dam, jadi mana kena sembelih kambing ya, itu dikatakan dam ya. Darah ni pun kita kena faham juga ya, darah ni ya, kena fahami tafsiran darah ni. Sebab ya, yang diharamkan darah ini ialah dam masfuha. Mengikut surah Al-Maidah kita jumpa dam masfuha, mana darah yang mengalir. Kalau orang musyrikin, bila dia sembelih unta, dia akan tadah darah tadi, dibekukan. Dia lama-lama pun beku, jadi macam lengkung ya. Bila jadi lengkung tu, kita boleh goreng, boleh buat gulai, dia dah macam hati ya. Ini kalau musim korban ni banyak darah, boleh tadah kan. Ya, boleh tadah, buat macam tu. Hukum haram ya, darah tu lah yang haram ya. Kalau perempuan agak-agak masak lembu ke kambing ke, dah dilapah-lapah terus masak, ada tak darah dia? Ada kan? Yang itu tak haram ya. Yang melekat sikit-sikit tu tak haram. Yang haram betul-betul di tadah, itu haram ya. Yang melekat-lekat pada daging-daging tu sikit-sikit itu tidak haram, terus dimasak pun tak apa. Tapi orang kita ni cuci daging lembu tadi ya, selagi nampak merah, selagi itulah diperah, dicuci ya. Akhirnya tinggal apa? Hampas, hampeh. Tinggal hampas, dah hilang manis dia ya. Tu ya. Jadi sebenarnya kita nak tahu darah yang haram yang macam mana ya. Itu darah ya. Dalam agama, darah yang najis itu ialah darah haid dan nifas ya, darah haid dan nifas. Kalau kita luka solat berdarah ya, darah tu bukan darah najis ya. Kalangan sahabat-sahabat Rasul yang berperang dengan pakaian berdarah itu ini semua ya, dia solat, sebab darah tu bukan najis. Yang najis dalam agama ialah darah haid dan nifas, tak boleh solat ya, itu darah najis. Dulu kalau kita belajar dulu, kalau kena gigit nyamuk kan, kita tampar kan ya, dah keluar darah dekat, kena darah dekat kita punya baju, kena baju putih pula tu ya, dah tak sah solat kita ya. Dulu macam tu ya. Rupanya tak ada batal solat kita. Tak tahulah kalau si nyamuk ni datang bulan ya. Tanpa tengah datang bulan tak tahulah pula. Ustaz, darah pacak dengan lintang tu dia sebab darah tu mengalir. Selagi kita tak betul-betul bersihkan tanpa tu, dia mengalir-ngalir. Tak apa, dia tak apa. Dia bukan yang dikatakan najis hanya darah haid, darah nifas dalam agama ya. Kalau kita ya, para sahabat Nabi yang berperang, mereka dengan luka itu ini, dengan pakaian berdarah, mereka solat dengan pakaian-pakaian itu ya, itu bukan najis. Itu kena faham ya, mengenai tentang darah ni. Kadang kita tak faham, sikit-sikit kena luka sikit dah tak boleh solat ya. Ya, jadi nak mengelat. Nak mengelat ni ya. Darah yang terkecil daripada sembilan kurban tak najis? Tak ada najis ya. Kita boleh bersihkan macam tu ya. Yang haram tu dimakan kalau ditadah tu. Itu saya katakan tadi, buat lengkung lah ya. Itu ya. Orang musyrikin ingat tak, kalau masak dicampur dengan darah, ingat tak ya? Kalau dia masak tu, untuk sedapkan masakan tadi, dia campur dengan darah. Contohnya ayam tu ditadah darah dia, nanti dimasukkan dalam masakan ya. Orang musyrikin biasa buat macam tu lah ya. Kita jangan buatnya, itu hukum haram ya. Darah. Okey. Walahmal hinzir, dan apa?
daging khinzir. Dulu ditukar kan? Satu masa dulu, ingat tak? Ya, surat-surat khabar ke apa ke sebut ya khinzir. Ya, sebut khinzir kan. Jadi tengok sebut khinzir macam sedap pula. Ya, dah tukar babi balik dah. Ya, dah tak sebut khinzir lagi dah. Ya. Sekarang disebut ya daging babi, tak ada sebut khinzir lagi. Dulu sebut khinzir, ya. Itulah dah rasa macam tak jijik. Bila sebut khinzir tu macam dah tak jijik. Jadi ya, balikkan semula dengan makna khinzir. Ya. Sebut-sebut khinzir pula, ada pula orang kita namanya apa, Ahmad Khinzir, ya. Orang Tanjung Karang dulu. Baru dia tahu khinzir tu babi. Ya. Ya. Khinzir nama dia, ya. Jadi pahaman kita kalau dikatakan lahmal khinzir ni maknanya semualah yang berkaitan dengan sama dagingnya, tulangnya dan sebagainya, itu kesimpulan lahmal khinzir sebenarnya. Ya, jangan pula katanya kulitnya boleh, kukunya boleh, ya. Tulangnya boleh sebab dia kata daging saja. Saya baca kitab orang Indonesia. Daging je yang haram dia kata. Kulit tidak. Tulang tidak. Itu dia cakap macam itu. Yang di Rusia, orang Islam kita ada di Rusia tu, ya. Dia boleh makan babi orang Islam sana dengan syarat babi itu disembelih. Ya. Ya. Jadi yelah, dia pun dijajah oleh komunis lama sangat kan, sehingga ilmu tu terlampau nipis sangat, ilmu Islam tu. Jadi orang-orang kita ada yang bekerja di sana campur dengan orang Islam sana, orang Islam sana makan babi. Jadi bila ditanya kenapa kau makan babi, babi boleh makan asal disembelih. Ya. Dia dah terlampau nipis iman tu seperti kulit bawang. Ya. Saya ada pernah dengar orang asli kita di Malaysia ni, bila dia mula nak masuk Islam kan, tak boleh bebaskan diri dia daripada makan daging babi. Jadi ustaz yang nak mengajar mereka tu macam terpaksa lah beri kebenaran lah, sebab dia kata kalau tak diizinkan makan babi tu macam dia tak nak lah masuk Islam. Jadi susah lah. Jadi itulah kata mana Islam ni yang penting dulu ialah akidah. Akidah, bukan masalah suruh bersunat lah, ya ditakutkan suruh bersunat lah, tak boleh makan itu, makan ni. Yang penting akidah dulu. Macam mana Nabi mengutus Muaz ke Yaman, ya, an yuwahidullah, sehingga mereka mengesakan Allah. Yang lain-lain jangan sentuh dulu. Sehingga dia benar-benar mengesakan Allah, barulah hukum-hukum lain dimasukkan. Ini belum apa-apa dah tak kasih makan, dah tak nak lagi masuk Islam. Ya, jadi boleh bertolak ansur macam tu dulu. Ya. Hukum tidak haram. Hukum tidak haram. Hukum memang haram lah, tapi kerana dia baru ni, kita jangan paksa. Jangan paksa. Jadi halal pula. Tak ada lah. Bukan maknanya jadi halal, tak. Dia terumpang. Ya, kasut kulit babi, ya, artinya kita membantu industri babi. Jadi kita ya, kita jangan pakai lah. Tak tahu. Haram. Haram. Dia tak haram sebab kita membantu industri babi. Ya. Hukum haram. Ya. Alah, beli dah mahal-mahal kulit babi pula. Ya, itu masalah dia. Ya. Tak tahu. Kalau macam tu kita sedekah kat orang bangsa lain boleh, Ustaz? Ya. Dan benda haram sedekah apa? Bagi je lah. Ya. Haram sedekah pula. Baik. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang telah disembelih ia dengannya untuk selain Allah. Ini kena faham ni. Walaupun binatang tu halal, tetapi disembelih untuk selain Allah. Contohnya orang-orang kita dulu kalau nak mulakan sawah padi, kena bersemah dulu.
ya, disembelih kerbau tu kat ujung sungai sana, ya, di atas jembatan, maka dialirkanlah darah tadi ke sungai itu supaya, ya, sawah padi kita jangan dikacau di hantu. Ya, itu nama bersemah. Ya, hukum haram, ya. Kalau ada jamuan bersemah, kerana bersemah ni kerana untuk hantu, ya. Jadi hukumnya haram. Itu dikatakan li ghairillah. Kalau orang musyrikin dia sembelih untuk berhala. Kalau orang kita sembelih tadi untuk puja hantu, untuk menjamu hantu. Baca bismillah tak? Ya, baca bismillah tapi untuk bersemah, haram hukumnya. Ya. Sama Ustaz, macam orang kahwin tu yang tabu-tabu berakhir itu. Berakhir lebih tak apa. Taklah. Ya. Ini maknanya kalau disembelih untuk apa? Selain Allah. Itu makna selain Allah. Biasa orang kita taklah untuk berhala. Orang musyrik untuk berhala. Orang kita ni untuk bersemah, ya. Nama istilah bersemah tahu tak? Bersemah, ya. Orang-orang dulu suka lagi misalnya nak masuk laut, ya. Mana kalau dia mula nak buat pelayaran ataupun nak mula, ya, mulakan nelayan, ya, dia akan buat semah dulu. Nak masuk hutan, terbang malak pun bersemah dulu. Syirik kan? Syirik. Syirik. Kenduri makan untuk itulah, untuk persemahan tu. Hukumnya haram, ya. Jadi jemputan tak wajib datang, ya. Kalau kita dijemput, ya. Kadang nak buat jembatan pun kena semah juga, kan? Yang itu tak boleh. Peresmian. Peresmian lain. Peresmian jamu tahu, ini semah. Semah ni sebenarnya dia akan ambil sebahagian tulang dan daging, diasingkan. Diasingkan untuk diletak jamuan untuk ni lah, hantu ni, ya. Untuk jin lah, ya. Itu maksudnya. Kalau tidak gunakan sembelihan benda yang bukan sembelihan untuk selain beramal, tak boleh. Boleh tak? Kita sembelih binatang lah. Kenduri dengan tak ada sembelihan apa-apa binatang. Tujuannya oh ya, walaupun macam saya faham, maknanya bukan ini untuk jamu ancak lah. Orang kata ancak, kan? Ancak ni walaupun dia bukan apa, bukan jenis sembelihan berupa buah-buahan ataupun pulut kuning, ya, contohlah, tapi untuk persembahan ancak, ya, untuk hantu, hukum haram. Tapi kalau kita makan boleh? Kita makan? Kalau dah terpaksa lapar boleh lah. Kalau buat ancak tu kita makan. Ya. Apple dia jawabnya. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Oh, itu Dia bubuk plastik. dulu biasalah budak-budak macam tu, kan, ya? Tapi rupanya hukum dia tak boleh, ya? Haram hukum, sebab dipersembahkan untuk bukan kerana Allah, ya? Baik, okey. Famaniturrah, maka barang siapa telah terpaksa ia, terpaksa atau dipaksa, ghaira baghin, bukan hendak, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Maknanya walaupun benda haram, ya, contohnya lah, ya, babi dah tentu haram mutlak dalam Quran, kan, haram mutlak. Tapi masalahnya dah tak ada makanan, ya. Perempuan ni semua duduk dekat TTDI, ya. Kemudian curfew pula, ya, tak boleh keluar, ya. Kalau keluar kena tembak, contohlah. Tak ada makanan, yang ada semua khinzir je, contoh, ya. Binatang lain tak ada, khinzir je. Pada masa itu, dia dah terpaksa tak ada makanan, boleh makan, ya. Padahal haram, kan, tapi boleh makan. Di sini katanya bukan kita hendak, memang tak ada selera, tapi kalau tak makan mati, ya. Keduanya wala adin, dan tidak melampaui batas. Berbekal pula,
penuh peti air seminggu. Ya, tapau lagi, ya, peti air penuh seminggu, ya, bekalan, ya. Ini namanya adin namanya, ya, dah melampaui batas, ya. Yang dikatakan terpaksa itu untuk kita makan sekadar hidup, ya, bukan berbekal-bekal. Walaupun bangkai sekalipun, ya, masih halal kalau dah terpaksa, ya. Inilah sifat Allah Ta'ala. Katanya fala isma alayya, Allah katakan maka tiada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Dalam ayat ini puan-puan ya, semua kena ingat ya, ayat ini ya, Tuhan katakan sesungguhnya tidak lain. Mana tidak lain? Tidak ada lain lagi, ya, yang Allah sudah haramkan, ya. Ada apa? Cuba kira balik. Itu penting tu, ya. Bangkai, lagi darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ada berapa? Empat saja. Puan-puan atau tuan-tuan boleh buka dalam surah ni, surah Baqarah, kemudian surah Al-Maidah boleh buka, surah An-Nahli pun boleh buka, ya, surah An'am pun boleh buka. Semua menunjukkan 4. Dalam Quran Tuhan haramkan 4. Itu dikatakan sesungguhnya tak ada lain lagi, tak ada lain. Inilah yang diharamkan, 4 saja. Innama, ya. Baik. Yang lain itu bolehlah kita guna pakai daripada hadis Nabi, yaitu binatang yang hidup 2 alam. Ini tiada dalam Quran ya. Kalau nak buat nota, itu tiada dalam Quran, itu dalam hadis. Mana binatang yang hidup 2 alam. Sama-sama berat tau. 2 alam ni bukan berat sebelah, dua-dua berat. Ya, 2 alam. Binatang yang makan menyambah. Makan menyambah. Ya. Ya. Binatang yang makan menyambah, binatang yang hidup 2 alam, binatang yang bertaring. Satu lagi binatang makan kotoran. Tak tahu macam mana binatang makan kotoran, ya. Jadi binatang yang hidup 2 alam ni sama berat. Macam contohnya penyu. Penyu di laut dia boleh hidup lama, di darat juga boleh hidup lama, dia sama berat. Bukan berat sebelah ya. Tu kena faham tu. Macam ikan sembilang. Tahu ikan sembilang? Ikan sembilang tu kalau tak ada air pun kadang 3 hari pun dia boleh hidup lagi. Tapi dia boleh mati. Itu maknanya dia tidak berat, tak sama berat. Hanya dia panjang umur sikitlah di daratan tu, tapi dia boleh mati, ya. Telur tu dia 1 alam saja. Ya, telur penyu boleh makan, ya. Okey, yang hidup itu hidup 2 alam ya. Ketam batu. Ketam batu dia sebenarnya dia mati di darat. Dia tak tahan lama pun, ya. Dia mati ikan sembilang lah. Tapi yang kita katakan haram, ya. Dia boleh hidup, ya? Macam ketam batu, dia sama dengan ikan sembilang ya. Dia tidak boleh hidup di darat terus. Ya, perhatikan kalau dia hidup di darat terus dia mati. Ya, dia mesti perlukan apa? Air. Tinggal lagi orang-orang tua kita ni, dia kata sebut ketam batu haram. Apa sebab? Ya, sebab ya mahal. Ketam batu tu paling mahal, ya. 1 kilo sampai 20 lebih, 30 lebih harga dia, ya. Jadi bila cakap dengan anak-anak, ya, ketam batu tu haram, senanglah cerita, ya. Nak beli tak mampu, ya. Seekor sampai sekilo, yang besar tu, ya. Dia punya memanglah sedap, dia punya isi dia penuh, ya. Tapi harga tu mahal, ya. Sebab itulah jadi haramnya tu haram mulut sebenarnya, ya. Macam dulu dia kata orang budak-budak ni tak boleh makan kepak, tak boleh makan leher ayam kan. Kepak ayam, leher ayam, lagi apa? Ya.
buntut ayam. Ya. Isi ayam yang dalam ayam tu lah, ya. Tak boleh. Jadi sebenarnya cakap dia tu bukan cakap haram, ya. Dia kata tak elok budak-budak makan ni, ya. Itu bukan haram, tapi kalau diteruskan tradisi ini, orang akan anggap bahawa itu apa? Haram, ya. Sebab ya, masa tu nak dapatkan ayam bukan senang, semua ayam kampung, ya. Anak 8 orang, sembelih ayam 2 ekor. Kalau tak dicakap macam tu, semua diselesai dan dimakan di anak, ya. Tak rasa orang tua ni, ya. Bila tinggal kepak ayam, jadilah orang tua pun dapat makan kepak ayam, buntut ayam, ya. Kalau tak diasingkan macam tu, tak disebut macam tu, selesai dah. Anak 8 orang, ya. 2 ekor bersama mana ayam tu, ya. Itulah maksudnya, ya. Itu pasal sedap sangat benda tu. Boleh makan tak buang pula ya. Orang tua boleh makan. Orang tua, budak tak boleh. Ya, budak-budak tak boleh makan, orang tua boleh makan, ya. Darah ayam yang dekat paru-paru. Okey. Itu boleh makan kan. Kadang dia tak buang paru-paru, dia masak. Darah tu. Tak apa. Ya. Darah yang memang dah sedia ada, contohnya macam dalam hadis Nabi, 2 darah, iaitu limpa dan hati, ya. Itu dikatakan darah. Tapi darah beku macam tu yang sedia ada, hukumnya halal. Ini dibolehkan, ya. Fala isma alai. Lagi apa tadi? Yang hadis tadi, makan menyambar, ya. Makan menyambar tu macam helang, ya. Perhatikan, binatang yang makan mematuk, ya, dengan binatang yang makan menyambar, sifatnya tengok binatang macam mana. Jadi ya, cantik binatang yang makan mematuk, ya. Burung tekukur, burung merpati, dia punya sifatnya tu, ya, cantik, ya. Berbeza dengan binatang yang makan menyambar, ya. Jadi lebih baik kita jauhi daripada makan binatang-binatang yang menyambar, ya. Yang bertaring apa? Harimau, ya. Singa, ya. Kucing, yang ada taring lah, ya. Ya. Manusia ada taring tak boleh makan, ya. Memang sih macam makan. Dia masuk binatang yang berkuku. Binatang yang berkuku, semua ada kuku. Ya ke? Bertaring. Bertaring bukan berkuku. Dia ada taring dia. Tupai. Kalau tak termasuk tu, pandai-pandai lah, ya. Jangan letak-letak hukum, itu ialah. Ya, selain daripada tu, janganlah letak-letak hukum, ya. Nak makan, tak nak, sudah. Itu saja. Jangan bila kita tak suka, haram. Bila kita suka, halal. Kalau kita baca surah An-Nahli tu, haza halalun wa haza haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Ini halal, ini haram, ya, supaya kamu ada-adakan dusta atas Allah. Bila kita suka, kita kata halal. Bila kita tak suka, kita kata haram, ya. Sebenarnya tak ada dalil apa pun kita mengatakan dusta terhadap Allah. Allah tak haramkan, kita kata haram. Ya. Siput babi namanya babi tu, ya, orang tak nak. Ya. Ya. Di Johor orang Indo buat sate. Sebenarnya, ya, sebenarnya kalau tidak termasuk dalam golongan tadi tu, ya, tidak beracun, makan je lah kalau nak, ya. Ustaz, orang Frans dia panggil escargot. Escargot tu siput babi lah. Ya. Dimakanlah. Kalau saya pergi di Paris, siput babi banyak ni Ustaz. Orang Afrika jual.
Oh. Dalam kaki, satu kaki, 6 inci, satu kaki dalam. Oh, besar Dah betul tu. berhenti, ya. Ha. Cukup balik. Itu ada pasang. Contoh kenyataan beracun dia apa? Ha? Kenyataan beracun. Ular ada racun. Ya. Ular yang tak beracun. Ikan buntal pun ada racun, tapi kena pandai lah kalau nak makan. Ya. Tapi ular yang duduk atas pokok tak beracun, boleh makan? Mana? Ular yang duduk atas pokok. Ha. Dia tak beracun, dia tak duduk apa. Agak-agak Haji nak makan lah. Tapi jangan hidang kat kita orang. Ya. Tu dah terpaksa dah tu. Orang biasa makan ular tedung punya hati sebagai ubat. Apa kau? Apa dia? Ular tedung punya hati. Dia kata makan sebagai ubat. Apa kau? Berulah. Dia punya bedu, dia punya itu apa kau? Maknanya kalau tak termasuk dalam golongan yang kita baca tadi, nak bedal-bedal je lah. Ya? Yang haram tu dah jelaskan. Ya? Yang haram dalam Quran 4. Yang ditambah dalam hadis Nabi tadi pun ada 4. Kan? Jadi kalau seandainya tak ada dalam kategori itu, nak sapu-sapulah kalau ada selera. Ya? Baik. Yang halal yang baik. Yalah. Ya maksudnya tadi yang baik tadi, yang baik jelas. Yang tak baik tu maknanya yang diharamkan. Yang diharamkan tu lah yang kata tak baik. Terkadang kita sangka benda tu kita rasa tak baik. Mungkin bagi kita, selera kita tak suka, kita kata tak baik. Tapi bagi orang lain, dia dah biasa makan benda tu, ya, binatang tu, dia rasa ya, sedap lah bagi dia. Ya. Alah tak payahlah, ya, kita buat sate arnab pun tak laku. Ya, padahal halal je arnab kan. Ya. Tapi ya, orang kita mana makan sangat pun. Bila pandang arnab, pandang kucing. Ya. Jadi tak makan juga. Ya. Macam itulah. Ya. Anak tikus ada orang makan tak? Anak tikus yang merah-merah tu ada orang makan. Apa? Okeylah Ji, macam ni lah. Kalau dah tak ada yang situ, nak sapu-sapulah. Ya. Ya. Kalau dah tak termasuk dalam yang kita baca ni, ya. Kalau lalu makanlah. Ya. Okey, kita teruskan. Ya. Ini ya, pentingnya sampai bab hukum kita kena perluaskan, ya. Supaya kita terbuka minda kita, ya. Baik, sambung lagi. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka sembunyikan ma apa yang anzala fi'il madhi ma'ruf telah menurunkan ia, ya. Telah menurunkan ia Allahu oleh Allah minal kitab daripada kitab wayashtaruna dan mereka jual bihi dengannya samanan qalilah harga yang sedikit. Ulaika orang-orang itu ma tidak yakuluna mereka makan fi butunihim
dalam perut-perut mereka. Butun ni jamak taksir. Kalau satu batnun. Kalau jamaknya butun, ya, butun jamak batnun. Illan nar, melainkan anar, api neraka. Wala, dan tidak yukallimuhum, ia berkata-kata kepada mereka. Fi'il mudhari, yukallimuni, ia berkata-kata kepada mereka. Allahu, oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala, dan tidak yuzakkihim, ia bersihkan akan mereka, atau ia sucikan akan mereka. Ia bersihkan akan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang amat pedih. Kalau besar, azab yang amat besar apa? Mana pula azabun azim. Azabun kabir pula, ya. Azabun azim, ya. Azab yang amat besar, ya. Ini azabun alim, ya. Jadi orang alim ni pedih. Orang alim ya, orang kita sebut alim, ya, jadi pedih lah, ya. Patut alim tu mengetahui, ya. Baik, sambung lagi. Ulaika, habiskan dulu. Ulaika, orang-orang itu, allazina, tambah ialah, ya, ialah orang-orang yang. Biasa lepas ulaika ada allazina, dalam menterjemah tambah ialah, ya, macam tu. Orang-orang itu ialah orang-orang yang ishtarawu, telah membeli mereka ad-dalalah, akan kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, wal azaba, dan azab, bil maghfirah, dengan keampunan. Fama asbarahum, fama ni maka alangkah, asbarahum, sabarnya mereka. Sabar tak? Maka alangkah sabarnya mereka. Ma asbaroni lebih apa, boleh letak nota fi'il ta'ajjub, nama dia fi'il ta'ajjub, ta'ain jimbah, fi'il ta'ajjub, ya. Sebab itu maknanya lain. Maka alangkah sabarnya. Tu, ya. Ma tu. Fa tu maka lah, ma dia tu, ya. Dia timbangan dia sama. Kalau ma ahsana, alangkah baiknya. Ma ahsana, alangkah baiknya. Ma asbara, alangkah sabarnya. Ma ajmala, alangkah cantiknya. Ini namanya isim apa, fi'il apa? Ta'jub. Fi'il ta'jub. Ta'jub tu hairan, ya. Alannar, atas neraka.
Zalika, sambung, itu saja. Bi anna, dengan sebab bahawasanya. Lepas zalika ada bi. Bi itu terjemah dengan sebab, ya. Itu dengan sebab annallaha, bahawasanya Allah nazzala, telah menurunkan ia al-kitabah, akan kitab, bilhaq, dengan benar, bukan kebenaran lain. Wa inna ada lam, kena tukar makna bahawasanya, ya, sebab ada lam. Lam mana? Lafi ujung tu. Wa inna, dan bahawasanya allazina, orang-orang yang ikhtalafu, telah berselisih mereka, fil kitab, dalam kitab, lafi, sungguh dalam syikok, perpecahan, ba'id, yang jauh. Baik, untuk akan datang, buat tanda dulu, ya. Untuk akan datang buat kerja rumah sampai ayat 179. Sampai 179, ya. La'allakum tattaqun, tandakan dulu. La'allakum tattaqun, cari ayat 179. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum tu mudah-mudahan kamu, tattaqun kamu bertakwa. Jumpa ayat 179, ya. Itu untuk akan datang. Baik, saya mak semula ayat tadi, ayat 174, ya. Sebelum itu boleh buat satu nota ayat yang menerangkan haram, yang haram dan kurang tu hanya 4 saja. Ya, binatang yang haram tadi tu. Pertama surah Baqarah tadilah. Surah Baqarah ada ayat 173, ya. Satu lagi surah Al-Maidah, nota, buat nota. Ayat 3. Al-Maidah ayat 3, senang nak rujuk. Al-An'am, An'am dulu, An'am 145. An-Nahli 115. Senang nak rujuk. Ayat yang sama menerangkan haram tu tadi. 4 yang diharamkan tadi. An-Nahli, Al-Maidah, Al-Maidah dah. Al-Maidah ayat 3, An'am ayat 145, An-Nahli ayat 115. Al-Baqarah tadilah 173 tadi, ya. Senang nak rujuk lah. Baik, saya mak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi kita sambung balik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang mereka sembunyikan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah daripada kitab, wa yastaruna bi samanan qalila, dan mereka jual dengannya harga yang sedikit. Ulaika ma yaquluna fi butunihim, orang-orang itu tidak mereka makan dalam perut-perut mereka illa nar, melainkan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak ia berkata-kata kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak ia bersihkan akan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Walaupun pada asalnya menerangkan kepada orang-orang Yahudi atau ahli kitab yang mereka sembunyikan kebenaran Muhammad dalam kitab mereka, ya, kerana nakkan, ya, dunia, kedudukan dunia. Itu yang dikatakan harga yang sedikit. Harga yang sedikit untuk kepentingan dunia. Hasil yang dia makan tidak lain, semuanya akan membakar diri dia.
semua akan jadi bahan bakaran api neraka. Setiap tumbuh daging daripada yang haram tadi, semua akan jadi bahan bakaran neraka. Jadi ayat ini kita tidak boleh hanya kenakan kepada ahli kitab saja. Ya, ahli ya dalam mana ulama-ulama dalam Islam juga tidak boleh menyembunyikan kebenaran kitab, iaitu Al-Quran. Ya, seandainya nak mengharapkan ya kebenaran dunia tapi sembunyikan kebenaran Quran, ya samalah dengan ya, ayat ini, iaitu hasil yang diperoleh tadi tidak lain melainkan akan jadi bahan bakaran neraka. Allah tidak akan bersihkan, Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka dan tidak akan bersihkan segala dosa mereka, melainkan azab yang amat pedih. Ulaika allazina astarau dhalalata bil huda. Orang-orang itu ialah orang-orang yang telah membeli mereka akan kesesatan dengan petunjuk. Wal azab bil maghfirah, dan azab dan keampunan. Orang itu membeli kesesatan dengan modal petunjuk, dipilih azab daripada keampunan. Menerangkan kebenaran dapat keampunan Tuhan, tapi dipilih azab kerana dunia. Ya, Al-Quran itu atau kitab itu petunjuk, tapi dia pilih kesesatan, dibagi orang sesat. Ya. Fama asbarahum alan nar, maka alangkah sabarnya mereka atas neraka. Ini bahasa apa ni? Sabarnya mereka atas neraka. Apa bahasa ni? Perli. Tajuk fi'ilnya, ya. Perli, ya. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Itu dengan sebab bahwasanya Allah telah menurunkan akan kitab dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Dan bahwasanya orang-orang yang telah berselisih mereka dalam kitab sungguh dalam perpecahan yang jauh. Ya, sebab itu Yahudi berpecah, ya. Nasara berpecah, ya. Mereka katakan Qur'ani syair, Qur'ani, ya, dikatakan nujum, ya. Jadi mereka berpecah kepada perpecahan yang jauh. Sebab itu ya, ayat ini memberi ingat kepada kita supaya berpegang kepada kitab, jangan berpecah, jangan berselisih, ya. Cari jalan pendekatan, jangan jalan perpecahan, ya. Bila berpecah maka dia akan jadi ya, jauh daripada kebenaran. Baik, sampai situ dulu, sampai ayat 176. Dan perlu diingat ya, kerja rumah tetap buat, wajib ya. Ayat tadi 177 sampai 179. Kemudian hafalan ya, hafalah ya, jangan tak hafal ya. Ulang. Dan kita makluman ya, minggu depan kita 2 minggu cuti ya. Lepas raya haji baru kita mula. Hafal semula tu ya. 2 minggu hafal semula tu. InsyaAllah. Baik, kita baca doa sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.